KPM. Assalamualaikum, selamat petang semua. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Sukses SPM 2021. Apa khabar semua murid-murid yang di rumah, di luar sana? Afiq harap anda semua sihat sentiasa, okey? Sebelum kita mulakan sesi pengajaran kita pada hari ini, sebelum tu Afiq nak pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk jaga kesihatan kerana kita masih lagi memerangi wabak penyakit COVID-19 dan juga kes yang semakin meningkat. Mari sama-sama kita patuhi SOP. Gunakan pelitup muka, gunakan hand sanitizer dan apa yang paling penting, jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain. Okey? Kalau nak belajar, kita study je dekat rumah. Baiklah, jadi hari ini khusus buat murid-murid yang sekolah teknik ataupun mengambil subjek ini, inilah dia subjek pengajian kejuruteraan mekanikal. Khusus buat murid-murid di luar sana, kita akan mengulang kaji bersama dengan guru jemputan kita. Macam biasa, kalau nak tahu siapa gurunya, mari kita sama-sama saksikan profil guru hari ini. Ya, itulah dia. Kita dah sama-sama mengenali siapakah guru kita hari ini. Dan sekarang guru ni dah ada bersama dengan saya. Assalamualaikum Cikgu Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cikgu. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Ya, hari ini Cikgu Nasir yang akan bersama-sama mengulang kaji untuk subjek pengajian kejuruteraan mekanikal bersama dengan kita. Tapi sebelum kita mulakan, saya nak bawa Cikgu untuk patuhi SOP terlebih dahulu. Gunakan hand sanitizer. Boleh Cikgu? Boleh. Baik, mari ikut saya. Okey, silakan Cikgu. Baik. Okey. Kemudian saya pula gunakan. Okey, sini Cikgu. Baiklah. Jadi sekarang ni saya nak bagi tahu kepada murid-murid di luar sana, kita tak akan bersendirian belajar di dalam studio sebab kita akan ditemani dengan pelajar ataupun murid dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra Pulau Pinang. Inilah dia. Mari kita sama-sama saksikan wajah mereka. Mana mereka ni? Ya, itulah dia. Di belakang Cikgu je ni. Assalamualaikum semua. Okay, jangan lupa buka mic. Waalaikumsalam. Ya, okey, apa khabar semua? Salam Jumaat. Sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, baiklah. Jadi hari ini kita nak belajar subjek kita. Tapi sebelum tu, saya nak minta seorang demi seorang untuk perkenalkan diri anda. Boleh? Boleh ya? Okey, kita mulakan dengan Hasif. Silakan Hasif. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hasif bin Muhammad Rizal. Saya daripada Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra Pulau Pinang dan cita-cita saya menjadi seorang jurutera. Ya, sudah semestinya. InsyaAllah. Amin. Seterusnya, di sebelahnya Muhammad Afiq Sulaiman. Sama nama kita. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afiq bin Sulaiman dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra Pulau. Okey, itu dia Afiq. Juruteraan automotif. Oh, okey. InsyaAllah. Terima kasih Afiq. Seterusnya, Adam Azli. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Adam bin Azli. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra dan cita-cita saya ingin menjadi seorang jurutera aeroangkasa. Wah, insyaAllah semoga tercapai cita-citanya. Dan ini je satu-satunya puteri yang ada bersama dengan kita, Nur Hafuzah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hafuzah Nafisha binti Harun. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra dan cita-cita saya untuk menjadi seorang guru teknikal. Okey, terima kasih. Seterusnya, Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Azhar Imran bin Azhar. Saya dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra Pulau Pinang dan cita-cita saya nak jadi engineer dalam bidang otomotif. Ya, okey, insyaAllah. Dan yang terakhir sekali, kita ada Muhaziq. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Muhaziq bin Muhammad Aizal. Saya dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra Pulau Pinang dan cita-cita saya ingin menjadi engineer dalam perkapalan. Ya, itulah dia. Macam-macam ya. Engineer ni ada banyak sangat bidang. Kejuruteraan ni ada banyak sangat bidang. Dan Afiq harap semoga anda semua, pelajar yang ada bersama dengan kita di studio akan dapat mencapai cita-cita anda. Tapi sebelum tu, kita nak sama-sama tengok pendapat pelajar mengenai subjek kita hari ini. Jom kita sama-sama saksikan. Didik TV KPM.
Saya meminati jurusan ini kerana jurusan ini mempunyai banyak topik yang menarik untuk saya terokai dan membuatkan saya berfikiran secara terbuka dan kreatif. Sebagai pelajar di Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra, saya berharap agar saya mempunyai keputusan yang cemerlang dalam SPM dan dapat membanggakan kedua ibu bapa saya. Saya mengambil subjek mekanikal ni kerana saya dapat mempelajari tentang kuasa mesin, asas bahan, daya dan sebagainya yang banyak digunakan dalam bab pengiraan. Selain daripada itu, subjek mekanikal ni juga dia banyak kerja praktikal yang memberikan pengalaman menarik kepada saya. Saya memilih untuk mempelajari kejuruteraan mekanikal ini kerana peluang pekerjaannya yang luas. Jadi saya dapat memanfaatkan pengetahuan, pengalaman dan kepakaran yang saya miliki untuk menjadi seorang jurutera di bawah bidang minyak dan gas. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM. Ya, itulah dia pendapat murid mengenai subjek kita hari ini. Tapi kita nak tanya juga dengan Cikgu Nasir sendiri tentang topik yang cikgu nak tekankan pada hari ini kepada murid-murid yang akan mulakan sesi ulang kaji kita sebentar nanti. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Topik yang kita akan pelajari pada hari ini adalah tentang reka bentuk kejuruteraan. Okay, reka bentuk kejuruteraan iaitu tentang macam mana proses reka bentuk itu dihasilkan. Kerana proses reka bentuk ni pada kertas dua. Yang kertas pertama tu kita ambil dalam Dewan Perpisahan, tapi yang ni kita buat hands on hingga jadi artifak yang boleh berfungsi dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Baiklah. Okey, jadi sebenarnya ini adalah amali lah, cikgu. Ya, amali. Okey. Jadi sekarang ni saya nampak sebenarnya murid-murid di studio pun dah bersedia, cikgu pun dah bersedia. Afiq harap murid-murid di rumah pun bersiap sedia kerana kita akan mulakan sesi ulang kaji sebentar nanti. Sebab sekarang kita nak rehat terlebih dahulu dan kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Adakah anda akan menduduki peperiksaan? Cuba tip ini ketika belajar. Ikuti rutin dengan makan dan tidur sekitar waktu yang sama setiap hari. Dapatkan tidur yang secukupnya. Hal yang demikian memberi masa kepada otak berehat dan mengingat apa yang telah anda pelajari. Beri diri ganjaran sebaik sahaja mencapai matlamat belajar anda. Antaranya menonton rancangan televisyen atau berlari. Terus fokus kepada kajian anda. Jangan biarkan perkara lain seperti kebimbangan persahabatan mengalih perhatian anda. Elakkan makanan ringan. Ia akan meningkatkan tenaga secara tiba-tiba dan kemudian cepat hilang sehingga anda mudah berasa letih. Makan makanan yang seimbang. Banyakkan buah segar, sayur-sayuran, bijiran, biji-bijian, kacang-kacangan dan protein yang sememangnya baik untuk otak serta meningkatkan tenaga. Luangkan masa untuk berehat. Cubalah beberapa aktiviti ringkas seperti menarik nafas lega, bermeditasi atau mendengar muzik. Mengurangkan minuman bertenaga yang boleh meningkatkan saraf. Sebolehnya minum banyak air. Sekiranya anda berasa tertekan dengan peperiksaan, anda tidak bersendirian. Bercakap dengan seseorang dan cari jalan untuk mengatasi perasaan itu semasa peperiksaan. Selamat beramal dan selamat mencuba. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Afiq nak pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk patuhi SOP. Gunakan pelitup muka dan pelitup muka yang bersih dan baru, bukan yang diulang pakai. Kemudian gunakan hand sanitizer sentiasa dan apa yang paling penting, jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain. Baiklah, jadi hari ini subjek kita iaitu pengajian kejuruteraan mekanikal. Afiq harap murid di rumah pun dah bersedia, cikgu dah bersedia, murid di studio pun dah bersedia bersama dengan kita. Jadi dengan ucapan bismillah, saya serahkan semuanya kepada Cikgu Nasir untuk mulakan pembelajaran kita. Silakan Cikgu Nasir. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dengan apa bismillah, cikgu mulakan iaitu topik ini. Okay, proses reka bentuk kejuruteraan. Okay. Yang sebelum tu kita proses aplikasi. Yang ini kena proses reka bentuk kejuruteraan. Okay, seterusnya iaitu
4.2 ni iaitu proses reka bentuk penghasilan produk kejuruteraan. Di mana proses reka bentuk ni dia adalah urutan peristiwa, satu timeline story. Satu timeline story dan satu garis set panduan yang dapat menentukan dengan lebih jelas titik permulaan bagi mereka, iaitu menggambarkan produk dalam imajinasi dia. Dia luahkan daripada time story dan sehingga merealisasikan dalam kehidupan sebenar secara sistematik dan seterusnya tanpa menghalang proses kreatif mereka, seperti mana Rajah pada Rajah 4.14 ni. Okey, tengok yang ni Rajah ni. Kalau cikgu cerita mungkin dia agak ngangak kan. Jadi kita bagi Rajah bermula ni. Okey, mula-mula kita kena berserabut tu dengan kotak tingginya kan. Tak tahu di mana kita nak mulakan benda tu. Okey, seterusnya bermulanya di sini Okey, seterusnya ini anak panah tu. Okey, kita penetapan objek reka bentuk. Kita kena ada objektif dia tu. Apa kita nak? Nak buat apa? Kalau nak buat rumah hijau, kita buatlah. Pasal apa nak kena buat rumah hijau? Jangan kata mesti ada hala tuju. Jangan tak tentu hala, jangan yang berhala-hala. Itu banyak hala. Itu ada benda Okey, terus. Okey, terus lagi Okey, kemudian kita pada pembangunan idea awalan, pelbagai-bagai idea datang. Bila berbagai idea datang, kita kena janakan idea tu. Kenapa dalam manusia ni, bakat cuma 1%, yang ni semua usaha. Tapi kalau kita usaha-usaha, bakat akan jadi 55%. Okey, teruskan lagi Okey, kemudian dia akan jadi terus jadi iaitu jana idea 1, idea 2 dan idea 3 yang ni. Daripada tiga idea awalan, kalau sebelum-sebelum ni kita minta 5. Mungkin 5 terlalu berat, tapi kita minta 3 saja kan. Sebab mesti ganjil, jangan 4. Bila ganjil, kita akan jadi 4. 4 mesti dapatkan 5, okey? Mesti ganjil. Okey, insya-Allah Kemudian daripada jana idea 3 1 ni kita akan dapat kenal pasti kriteria reka bentuk. Kriteria tu mesti ada. Nak beli apa, nak dapat bahan apa, mesti ada kriteria. Contoh kasut. Apa kriteria kasut? Okey, mesti ada bertali kan. Mesti ada tapak kasut kan. Mesti ada corak yang cantik. Itu kriteria dia. Macam mana kita nak tengok apa berjua pun mesti ada kriteria kita penting. Macam kita makan lah. Bila makan, apa kriteria dia? Mesti sedap. Kalau makan rasa tawar, tak makan, cuba minum air sejuk tu je. Okey, teruskan lagi. Betul. Okey Okey, ini apa sebenarnya Rajah ni dia bersambung sebab dia terlalu kecil, cikgu besar kan, jadi bersambung. Dia tak boleh sambung sini ada sambung bawah insya-Allah. Okey, baik. Okey, terus lagi hanya nak panah dia. Okey. Dah dapat dia punya tu, kita kena analisis dia. Apa nak buat? Kena buat kajian. Jangan main sembrono je. Last sekali 3S keluar. Macam cikgu kata dalam kelas tu 3S. Kita ingat kita dah best kan, rupanya 3S saya shock sendiri, itu aja. Kena ingat. Okey, jangan kita jadi shock sendiri. Itu bahaya. Kita rasa best kan, itu bukan best. Itu salah satu kejatuhan manusia adalah kita rasa saya best, saya shock sendiri. Okey, terus lagi. Saya pegang kata-kata tu. Okey, ada dalam kelas dia faham lah tu. Okey. Kemudian lepas tu kita tengok mendapati tak kita dah analisis tepat tak kriteria bentuk yang kita hasilkan tu. Kalau tepat, iyalah. Kalau tidak, kau stand balik, analisis balik. Okey tak okey? Pasal apa tak boleh dapat? Analisa balik. Analisis dan sebagainya. Kajian kena buat. Sebab tu kajian reka bentuk. Kita mengkaji. Kau tak kaji, tak adil lah Coca-Cola. Cerita dia. Sebab kajian bertahun-tahun. Daripada satu tuan yang ketiga tu jadi Coca-Cola. Botol sama juga. Daripada botol dulu kan, mana ada botol mineral kan. Semua pakai tumbler apa kan. Jadi botol mineral. Orang tak percaya kata air masak boleh dijual. Air sejuk. Sebab apa? Dari segi kriteria tu. Okey, terus lagi. Kalau ya, kita masuk pada penentuan spesifikasi. Itu kena tahu. Ini yang paling penting ni. Ini yang paling penting. Okey tak okey, on tak on. Okey, kalau tak okey patah balik tu je. Okey. Terus lagi kemudian bila dah okey, barulah dia punya paperwork, iaitu cetak biru. Dulu kita panggil blueprint. Sekarang tak ada blueprint lah. Yang dia cuma kertas saja. Dalam bentuk A3 ke A4, AO sebagainya, blueprint. Mesti ada dia punya gambar rajah. Macam katalah kan, gambar boleh memberi lebih pada 1000 makna. Bila ada blueprint, okey. Kalau kita balik kan, contoh paling mudah lah. Balik cerita kat kawan pasal kasut. Kasut gini-gini, kawan duk bayang bentuk lain. Dia cerita lain. Tu jadi dengan ada gambar, yang ni dia. Macam juga tanda jalan di nama jalan di setiap jalan kan. Kita describe jalan pun tak tahu. Bila sebut je,
Nama jalan orang akan tahu. Cuma nombor rumah lah. Yang paling top dulu tahun 70-an, nombor 5.1. Sampailah orang ingat. Okay. Siapa yang ingat benda tu, dia otai-otai lah. Okey, teruskan lagi insya-Allah. Okey. Kemudian lepas tu bila dah ada cetak biru ni, barulah kita sediakan dia punya artifak tu dalam bentuk prototype. Tahu prototype? Bila sebut proto, jangan salah sangka atau salah ni proto ni adalah benda asli. Jangan pula ni asli, tak. Dia ni selalu satu benda kata kita panggil benda awal. Kan, kalau Melayu proto, Melayu asli lah. Ni yang asal. Okey. Tapi kalau masuk dalam pattern, kalau kita buat pattern, kita panggil prior art. Okey, yang asal. Okey, teruskan lagi. Boleh anak-anak Boleh. Semua boleh ikut. Okey, good Okey. Kita terus lagi. Kemudian lepas dah kita ada prototype, kena uji. Setiap bahan perlu diuji. Walaupun botol mineral kita duk minum, dia ada ujian dia. Ujian musnah dengan ujian tanpa musnah. Dia ada apa-apa pun ada ujian musnah. Contoh paling senang ujian musnah iaitu pada kenderaan. Macam Volvo ke Mercedes kan, dia ada ujian musnah dia. Berapa impak dia dapat lakukan kan. Bukan main-main tak jual, tak ada. Dia kena ada ujian dia sendiri. Okey, teruskan lagi. Okey, terus lagi. Itu bila kita dah uji tepat tak manipulasi spesifikasi reka bentuk ni. Kalau tak okey, patah balik, uji lagi. Kalau tak okey, patah balik. Kalau okey, ini dia. Teruslah kita masalah model yang sebenar lah. Okey, penyelesaian seterusnya. Okey, tamat. Itu je. Ini proses dia. Okey. Okey, clear tak clear anak-anak kan? Alhamdulillah. Okey, kita teruskan lagi. Yang ni kita masuk pada objektif dia. Okey. Yang tadi pertama tadi objektif adalah menentukan saiz kekuatan struktur yang mampu memuatkan lebih daripada 3 pokok. Pokok tu bukanlah pokok yang tepi kebun tu, tak. Pokok kecil-kecil. Sekejap lagi cikgu akan tunjuk pokok yang macam mana pasu yang kita perlu buat. Okey. Kemudian dia ada bila kita buat struktur dengan kekuatan dia, bebanan, kita tengok struktur struktur cengkerang kan. Mesti ada casing dia. Apa je mesti ada casing. Manusia tak ada cengkerang. Cuma otak saja, kepala saja yang cengkerang. Yang lain semua tak ada. Semua berdasarkan kulit. Kemudian dia ada beban dia, sama ada statik atau dinamik. Statik tu. Itu bila kita dah duduk dalam kelas statik dia lena. Jadi bila kena jadi dinamik. Okey. Sebab tu kita main aerobik kan. Baru tak mengantuk itu. Tapi lepas aerobik lena lah. Okey, teruskan lagi. Okey, teruskan lagi. Okey, yang ni pula yang objektif yang kedua. Objektif kedua, kita analisis pencahayaan dan pengairan yang dapat membekalkan nutrisi. Bila pokok ni, dia perlu ada cahaya dengan air. Itu aja. Tak mahu tersebut air. Tak apa. Okey, dia mesti membekalkan nutrisi. Ini salah satu contoh lah di mana kita bekalkan dia punya cahaya dia. Ini pembekalan air dia. Ni air masuk semua kan. Okey. Kemudian yang ni cahaya masuk ni semua kaca ni. Kaca, jadi cahaya yang masuk sini. Yang ni kita bubuh dalam bentuk pasu ke tanah dalam bentuk. Ini dia. Ini contoh lah. Contoh. Terus lagi. Okey. Kemudian membina struktur yang boleh yang ringan dan mudah dialihkan oleh pengguna. Sebab dia beroda. Bila mudah alih mesti adalah beroda. Okey. Jadi ini bentuk piramid. Okey, piramid. Yang ni bentuk kereta kuda, wagon. Okey. Yang ni bentuk troli, yang ni bentuk tempat masak. Sebenarnya saya dah ada rumah hijau macam ni. Bekas masak lama-lama kan. Modified lah kan. Dah ada casing, tinggal potong, bohlah kaca sini. Kan kaca ni. Itu je. Lagi pun dia lebih selamat, dia stainless steel. Okey, kita boleh guna. Okey, terus lagi Okey, terus lagi. Okey. Kemudian yang kedua pula membangunkan idea reka bentuk rumah hijau. Okey, idea diterjemahkan, kita ada idea terjemahkan dalam bentuk lakaran ataupun model ringkas. Kadang-kadang kita buat lipatan kan. Contoh kertas keping jadi lipatan. Itu namanya origami. Pun waktu saya ke sana benda tu dia yang buat berdasarkan origami. Okey, teruskan lagi. Okey, konsep reka bentuk konsep reka bentuk. Okey, jadi bila disebut reka bentuk konsep, dia ada sistem filtrasi. Okey, persenyawan dan pengairan di mana air akan dipam masuk sini. Okey, air dipam masuk sini dan kalau kita tengok tu dibina dari kayu, menggunakan lapisan, penembusan cahaya matahari dan bertutup menggunakan plastik atau sebagainya. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kemudian konsep yang kedua. Yang ni jenis sistem pengairan. Sistem pengairan. Okey, sistem pengairan. Okey, di mana air dipam masuk untuk pam dari segi semburan. Okey, semburan. Ini adalah idea kedua, idea kedua dan seterusnya.
Yang ni bila kita dah ada idea, murid-murid akan diberi peluang untuk membentang idea. Okey, dan dalam minggu kedua atau minggu ketiga, minggu pertama cek idea, kedua, ketiga kita kena bentangkan, perlu dibentang insya-Allah. Bila buka sekolah kita bentangkan. Ini kemudian bila kita bentangkan, kita gunakan rubrik. Rubrik digunakan untuk menilai persembahan, pengetahuan, pembentangan dan keaslian. Yang ini sebahagian dari rubrik. Jadi adik cemerlang, puji, kepujian, baik, sederhana. Jadi jangan fikirlah 2, 3, 1. Orang tak mau dengar lah. Orang nak cemerlang kan. Ambil cemerlang. Yang ni padam buang. Bila banyak pilihan, dia banyak pilihan. Dia ambil satu bilang, aku nak cemerlang. Macam orang naik ke bulan kan. Siapa naik ke bulan yang pertama? Ni Armstrong kan. Cuba tanya orang ke-18. Siapa ke-18 naik ke bulan? Seorang tak tahu. Jadi ambil. Baik. Okey. Kita teruskan lagi. Okey, sorry, kita berbalik saya. Okey. Yang ni pula idea awalan. Satu peserta, satu ahli, satu murid ada 3 idea. Jadi ada 3 orang, mana 15 idea awalan. Jadi kita gabung, kita pilih satu saja untuk gabungan idea. Ni semua ni kita gabung nanti. Kadang-kadang tak gabung tak apa, tengok yang mana baik kita ambil. Okey, teruskan lagi Kemudian mengenal pasti kriteria rumah hijau. Okey, mesti unik. Mesti ada wow factor. Wow. Orang akan tengok 2 kali, 3 kali kan. Tengok lagi. Tengok lagi. Lepas tu belilah tu je. Kemudian praktikal. Kemudian kelestarian, kehijauan lah, kelestarian. Kemudian keboleh kerjaan. Ini besar ni. Besar 20 markah. Kemudian bahan, mudah alih, kemudian senggara, mesra alam, penggunaan penggunaan kuasa, kos dan kesempatan. Okey. Yang ni kriteria yang perlu ada pada rumah hijau. Kita cerita pasal rumah hijau Okey, terus lagi. Okey, yang ni pula singgah tanya. Lepas dah cikgu sembang tadi kan, nak singgah tanya. Ni cikgu nak tanya salah seorang lah, 3 orang lah. Okey. Yang pertama, ni singgah tanya. Dah tengok tadi kan. Mesti tengok CNN tadi kan, Pak. Minta maaf. Dia betul CNN tu pun canggak yang nganga. Okey. Jadi terangkan secara ringkas proses reka bentuk. Ada siapa-siapa volunteer nak jawab? Okey, siapa nak cuba? Hasif. Hasif. Okey. Baik, proses reka bentuk ini merupakan satu peristiwa dan satu set garis panduan yang dapat menentukan dengan lebih jelas titik permulaan bagi pereka menggambarkan produk dalam imajinasinya sehingga merealisasikan dalam kehidupan sebenar secara sistematik tanpa menghalang proses kreatif mereka. Okey, kita tengok siapa yang kena. Okey, alhamdulillah. Tepat. Tahniah. Okey, jadi inilah jawapan yang ada ni. Okey. Jadi masukkan jawapan dalam kita punya CPU, okey? Jangan delete, simpan, okey? Kalau dia masuk spam buat keluar balik, okey? Macam komputer. Macam komputer. Sebab kita ada spam. Bila lupa tu spam lah. Tu spam. Okey, terus lagi. Okey, soalan kedua pula. Soalan kedua. Okey, terangkan satu daripada 3 objektif proses reka bentuk rumah hijau yang tadi tu. Slide yang ke berapa tu? Okey. Siapa yang nak jawab yang ni? Okey, siapa nak cuba? Okey, Hafuzah. Menentukan saiz dan kekuatan struktur yang mampu memuatkan lebih daripada 3 pokok serta dapat menanggung bebanan. Okey, alhamdulillah. Okey, kita tengok tu. Okey, betul. Mana dia menentukan saiz, kekuatan yang mampu memuatkan lebih pada 3 pokok. Lebih 3 pokok, bukan 1, 2, 3 pokok. Okey, soal seterusnya. Singgah tanya lagi. Okey. Ini nyatakan kegunaan rubrik dalam proses menilai. Apa kegunaan rubrik tu? Okey. Siapa pula yang bertuah? Siapa yang nak cuba? Kegunaan rubrik. Afiq. Afiq. Okey, jawab Afiq. InsyaAllah. Rubrik digunakan untuk menilai persembahan, pembentangan, pengetahuan dan keaslian idea murid. Okey, kita tengok okey, digunakan untuk menilai persembahan, pembentangan, pengetahuan dan keaslian minda. Okey. Okey, jadi kita teruskan lagi insya-Allah. Okey, yang ni apabila ini kita masuk segi bila kita dah analisis yang tadi yang ada kantar tadi kan. Yang ada kantar tadi kan. Itu kita analisis. Jadi bila analisis kita perlu uji kekuatan. Kena uji kekuatan, struktur papan lapis, struktur papan lapis dan kayu pejal. Walaupun struktur papan lapis kayu pejal ni telah diuji di kilang, tapi bila kita potong dia punya kekuatan jadi lain lah. Jadi kita uji. Daya-daya yang wujud ni ada dah dengan anak-anak. Perhati betul, nampak tu liang liuk kan. Ada yang bentuk lagu tu, itu bukannya, ini kayu. Okey, kemudian daya tegangan, kita tarik dia, tegang. Tarik kan. Kemudian daya mampatan, kita tekan masuk. Tu kadang-kadang bodybuilder kan, dia angkat lagu tu gitu kan. Itu daya tu. Itu daya. Kemudian daya lengkungan, kita tekan dia bengkok, dia akan membengkok.
Dan seterusnya daya kilas, kita pusing dia. Kita kilas macam kita kilas tangan kan. Macam selalu daya kilas kalau main badminton dia kena kilas kan. Okey, sebenarnya sebut kilas ni, pemain badminton main kilas ada satu lagi. Goreng kilas. Itu sama kilas tu kan, dia kilas tu banyak kan. Okey, goreng kilas. Okey, kilas daya ricih ni macam inilah. Daya ricih ni penting kalau kita buat apa boat kan, dia ricih sebab apa? Bila boat tu dia kegerak kat kanan atau kiri tu je. Satu tu okey tak okey. Kadang-kadang kita tengok kemah yang ditiup angin kan kalau gitu kan. Maksudnya dia seimbang ataupun tidak? Seimbang tidak, itu je. Kena ingat kan. Baik. Macam kita duduk atas kursi kan. Kadang kursi tu berringgut kan. Itu ricih tu. Lepas ricih dia ada daya kilas, dia terputar tak? Okey. Yang ni adalah 5 daya yang berlaku bila kita lakukan ini cara menguji Cara menguji. Okay. Tapi kadang-kadang kita guna ni je. Tapi kalau benda tu ada beban kata beban mati apa, kita guna yang ni. Ini normal. Kita duduk lengkung ni taruhlah. Okey. Teruskan lagi KFM boleh? Boleh. InsyaAllah. Okey. Yang ni dia gambar rajah di mana yang ni kita gunakan lenturan, kita ada mesin dia, kita tekan dia tengok sama ada dia patah atau tidak. Tapi kalau kayu ni banyak jenis kayu. Tapi kayu yang lambat patah ni yang cikgu saya ngajar dulu namanya hikri. Bila kita patah tu dia macam ruas tebu. Itu kuat tu. Kan hikri tapi tak dapat sekarang ni sebab pokok dia ada di England. Kalau hammer dulu hammer atau mertun kan, kayu tu kuat sebab bila kita gunakan sebagai hulu dia, hulu hammer tu, dia tak akan berlaku ricih dan tak akan berlaku bengkokkan tu saja. Kayu. Okey, yang ni kita puntir, kita pusing dia. Sebab tu kita tengok kan yang orang duk cerita England oak kan. Ni ciri-ciri dia England oak ni. Okey. Sebab dia ada urat saraf dia yang kuat. Okey. Jadi kita teruskan lagi insya-Allah. Yang ni adalah bila kita dah buat ni ada eksperimen dia. Eksperimen dia di mana kayu pejal spesimen 1 dapat berapa, spesimen 2 dapat berapa maksimum dia, tegasan lenturan kita dapat berapa, ni semua adalah menunjukkan anggaran yang maksimum. Yang ni sebenarnya kita belajar pada modul 3. Jadi modul 3 tu kita belajar, jadi kita apply modul 3 dalam yang ni. Jadi kalau kita tengok contohnya, cikgu conteng sikit kan ini kan. Berapa daya dikenakan atasnya, berapa daya dikenakan bawah tu. Kita ada kiraan dia lah. Tegasan kan. Itu ada P bagi dengan A kan. Itu dia. Yang ni kena ingat ni semua dia. Okey. Yang ni secara umum Kita teruskan lagi insya-Allah. Memilih reka bentuk rumah hijau. Memilih rumah hijau. Dia ada 2 kaedah. Pertama, kita gunakan kaedah Q. Ni jenuh saya cari nak sebut macam mana. Susah agak nak sebut tu. Puh ke tak ada. Jadi ada sebut kalau Australia sebut pew. Kalau slang England dia kata puh. Tapi ada satu yang tu pup lain lah. Ni pew. Sebab dia pew nama orang ni. Janji bunyi cikgu. Mana yang ni pula weight rating. Yang ni weight rating penanda aras. Kita ada satu segi kawalan kan, kita ada kawal. Bila kita buat reka bentuk kita tu mesti ada satu benda reka bentuk yang dah siap dah. Jadi kita boleh sebagai benchmarking. Sama tak ini ni? Sama tidak itu je. Kalau tak sama kita tulis tolak. Kita teruskan lagi insya-Allah. Yang ni pula bila dah ada benda ni kita gunakan kaedah PU dan weight rating ni. Kita ada prestasi relatif. Ni skor dia. Ini kena perlu buat skor ni. Wajib buat. Pertama, lebih baik kita letak tanda tambah. Dulu mana tinggi sekolah pergi campur. Yang kedua pula kalau sama tulis kosong lah kan. Kalau kata lebih buruk pada yang ada di pasaran, kita tu tanda tolak lah. Tapi sebut tanda ni tanda ni. Ada cerita dia tanda ni. Datang daripada saudagar-saudagar Arab. Waktu mereka berniaga tu, mereka kan letak bangunan dalam takar kan. Macam cerita Alibaba Bujang Lapuk tu kan. Takar besar-besar gitu kan. Takar kan. Takar ni bertutup bang. Dia tak tahu berapa jumlah dalam ni. Tak tahu di mana tak tanda. Jadi depa kalau kurang depa tanda ni. Mana ni ini tolak lah. Mana dia bawah ni ada, bawah atas tak ada. Tapi kalau penuh depa tambah tanda ni. Tambah penuh. Tu kata tolak dan tambah. Baik. Kalau kita belajar tengok satu buku, ni ada relate dengan reka bentuk sumbangan Islam pada matematik. Kita akan jumpa cerita-cerita yang ni.
Tanda tambah tolak. Okey. Tak mau cerita pula yang ni. Yang ni lain pula kan. Ni lagi panjang cerita. Itu dah cerita lain dah. Jadi itulah dia sebenarnya. Ada kena-mengena dengan reka bentuk. Ada kena-mengena. Sebab tu bila saya cerita dalam kelas, saya akan masuk sikit apa sejarah ke apa semua kan. Kadang-kadang saya jadi merapu lah. Mereka pun percaya kan. Tapi seronok kalau saya jadi pelajar cikgu pun saya boleh faham semua. Baik cikgu, tapi sebelum tu kita nak berehat terlebih dahulu cikgu. Okey, memang di studio pun kita berehat terlebih dahulu. Kemudian kita akan sambung selepas ini. Jangan ke mana-mana, semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Tahukah anda? Terdapat 2,700 bahasa dengan lebih daripada 7,000 dialek individu dituturkan di seluruh dunia hari ini. Bahasa yang paling banyak digunakan ialah bahasa Inggeris, diikuti Mandarin, Sepanyol dan Hindi. Terdapat 46 abjad berbeza yang digunakan di dunia. Bahasa dengan abjad yang paling banyak di dunia ialah bahasa Kemboja Khmer, iaitu 74 aksara. Bahasa Papua adalah bahasa Rotokas dan diketahui hanya mempunyai 12 huruf. Ini menjadikannya bahasa dengan abjad yang paling sedikit. Bagaimanapun, bahasa dengan perkataan terbanyak ialah bahasa Inggeris yang mempunyai lebih daripada 250,000 patah perkataan. Bahasa Mandarin dikatakan bahasa paling sukar untuk dipelajari di dunia kerana tidak mempunyai banyak abjad. Sebaliknya, bahasa Mandarin ditulis menggunakan simbol dan rata-rata penduduk tempatan di China dianggarkan mengetahui lebih daripada 8,000 simbol. Jika anda ingin membaca surat khabar bahasa Mandarin, anda harus mengetahui lebih daripada 3,000 simbol. Bahasa yang lazim digunakan pada peringkat antarabangsa ialah bahasa Inggeris. Adakah anda tahu, tidak kira di mana saja, juruterbang dan anak kapalnya mesti tahu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris? Asia mempunyai jumlah bahasa yang paling banyak. Secara umumnya, Asia mempunyai lebih daripada 2,300 bahasa yang dituturkan, diikuti benua Afrika dengan 2,138 bahasa. Eropah pula mempunyai jumlah bahasa yang paling sedikit dengan hanya 286 bahasa. Sekarang anda tahu. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Jangan lupa patuhi SOP untuk sama-sama kita mencegah wabak penyakit COVID-19 ini. Gunakan pelitup muka yang baru, bukan diulang pakai. Gunakan hand sanitizer dan apa yang paling penting, jaga jarak. Okey? Baiklah, jom kita teruskan sesi pembelajaran kita dengan subjek pengajian kejuruteraan mekanikal bersama dengan Cikgu Nasir. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Afiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekali lagi kita berjumpa. Okey. Jadi kalau dalam kita sambung sikit tadi kan dalam apa memilih reka bentuk rumah hijau yang tadi ni. Okey, kita dah selesai semua dia dah tahu dah. Lebih buruk jadual kita tengok jadual 4.414 dan jadual 415. Okey, tengok cikgu klik bawah ni kan. Okey, ini dia. Okey. Daripada skor tadi tu tanda tambah. Kita tanda tambah, tanda tambah. Lepas tu kosong dan tolak. Ini dia. Okey. Dia pula ikutlah tambah. Okey. Okey, jadi contohnya yang ni adalah model model penanda aras. Benda dah siap dah yang dah ada dalam pasaran benda dah siap dalam pasaran. Jadi semua kosong-kosong, makna dia ada sama. Okey, jadi kalau kata dia ni lebih, letaklah tanda tambah. Campur kan. Kalau dia sama letak, kalau dia lebih buruk atau kurang, tanda tolak aja. Jadi kita kumpulkan dia, gunakan simbol saja. Kita letak kemudah penyelenggaraan, tengok okey, ada tak ada. Okey, yang ni yang ada. Kita tambah. Kalau tak ada, tolak je. Mana tidak ada. Okey? Sampai dah dapat semua. Sebab ada 1, 2, 3, 4 dan 5 reka bentuk. Ini. Sebab lagi banyak reka bentuk, lagi banyak pilihan. Macam kita pergi beli nasi kandar kan. Banyak lauk kan. Dah sana ambil semua. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Oh, jadi banyak pilihan. Banyak pilihan. Mulut satu lah. Itu mulut satu je. Ambil satu. Okay? Itu yang apa geng-geng nasi kandar macam mana. Kuah taruh semua kan. Okey. Alhamdulillah. Okey, itu kita saja joke lah kan. Okey, teruskan lagi Okey, bila dah ada semua benda ni, kita dah kenal pasti, tengok dan kita kena kira berapa tanda tambah dia dapat. Kalau yang ni ada 1, 2, 3, 4. Okey, contoh nak kira kan. Tanda sama berapa? 1, 2, 3, 4. Okey. Kemudian hanya ada 5. Okey, kemudian tanda tolak ada 1 je. Okey, kita tengok
yang seterusnya. Okey, ini dia. Reka bentuk pertama. Tanda tambah dia berapa? 3. Yang tadi ada yang ni ada 5. Ini semua ada dah tanda tambah dia. Tadi kita dah buat simbol, lah ni kita masukkan dia punya berapa jumlah dia dapatan dan nilai dia. Okay, lepas tu kita masuk sama dia berapa. Letak tu daripada jadual tadi. Kemudian tolak dia ada berapa. Lagi banyak tolak, lagi tak kita tak terima. Okey Kemudian 4, 2, 1. Kalau 1 ni yang terbaik. Yang satu terbaik. Terbaik. Sebab apa? Tak ada negatif. Negatif satu je. Ada satu je. Ada satu je. Ya? Kerana negatif ada yang baik, ada yang tak baik kan. Okey. Kemudian reka bentuk ni ada 6 dia punya tolak. Okey, jadi cara kira dia mudah aja. Okey. Jadi makna dia 3 ni tolak dengan 3 ni sepatutnya 3 tolak dengan 7 ni 3 tolak dengan 7 dapat berapa? Negatif 3 tolak 7 negatif 4. Negatif 4 patut negatif 4 kan. Okey. Jadi dia dapat 4 kan. Okey. Kemudian 4 tolak 4 dapat kosong kan. Maka dia dapat nombor 3 lah. Okey. 5 ni ditolak dengan 2. Okey. Maka dia dapat tempat yang kedua. Tu saja. Jadi ni kata bila lagi banyak dia dapat tanda ni lagi baguslah. Okey, maknanya 5 tolak dengan 1 dia dapat 4, maka dia dapat dapat apa pilihan pertama lah kan. Yang ni 4 tolak dengan 6 dapat negatif 2, maka dia akan dapat yang inilah tahap 4. Jadi mana yang kita terima, yang ni kita terima. Okey. Yang satu. Yang satu. Okey, reka bentuk keempat. Itu je cara. Ini kaedah Q dengan rating. Yang ni memang common kita gunakan. Kalau buat peringkat mana-mana pun ini common. Kalau untuk reka bentuk lah kan. Sebab saya terlibat dengan reka bentuk. Jadi saya akan gunakan cara kaedah ni. Puas hati. Kadang yang ni datang customer lain. Ni kata idea orang lain. Orang lain kan. Ni kata peserta pertama, kedua, ketiga, empat kan. Bagi puas hati tengok. Oh ni dia. Oh pasal ini apa? Skor dia. Skor dia. Kan. Barulah ada dan saksama kan. Okey, nanti ada tak saksama. Payahlah dia jawab kan. Okey. Okey, habis ni hasil jawapan ni. Kemudian kita terus lagi. Okey, bila dah ada kita dah tentukan spesifikasi meja, jadi kita tengok berat keseluruhan tanpa pokok berapa? 1000 kg. Ni 1000 kg. Kemudian berat yang boleh ditampung oleh papan lapis ataupun kayu 150 kg. Okey. Jadi ini kata kalau lori BDM lah, BDM. Kan dekat lori tu ada kan? Ada. Dia berat dengan ni sorry. Ini BTM, berat tanpa muatan. Berat tanpa muatan. Yang ni campur 2 berat BDM lah, berat dengan muatan. Okey. Teringatlah kalau kita naik lift kan. Kan ada kan kalau kita naik lift, dia ada berapa kg kan. Kan ada tulis situ kan. PMA. Kalau Hafiz masuk ke lift, tengok kalau ada tulis PMA tu, apa agak-agak PMA tu. Okey, tajuk PMA adalah permit mesin angkat. Permit mesin angkat. Sebab dia mesin yang angkat. Itu dalam reka bentuk kan ada benda tu. Yang ni dikeluarkan oleh jabatan sekian lah. Apa nama permit dikeluar baru lift tu selamat. Sebab lift ni kalau jatuh ke bawah, dia jarang naik ke atas. Dia kalau berfungsi pun dia naik. Fungsi naik ke atas. Tu dia. Tu lift. Lift reka bentuk kat tu. Berapa berat tampung kan. Bila kita masuk banyak-banyak kan, dia punya tit kan. Overload. Itu dia. Kan tu yang kata ni berapa berat yang boleh ditampung. Baik. Kena ingat. Okay? Kemudian mudah halih beroda. Ini nak surung pun susah. Sampai panggil satu flat surung tak boleh lah. Kan? Dah rumah hijau duduk di Pangsapuri kan. Satu mukim turun tolak tak boleh lah kan. Jadi kita empat roda kan. Roda pun agak-agak jangan terlalu kecil. Kurang-kurang roda ni adalah 4 inci pun okey lah kan. 4 inci roda biasa tu. Macam roda dalam bawah ni kan. Okey, dia boleh tolak. Tapi roda ni ada keburukan dia. Okey. Dia kena bergerak selalu. Kalau dia statik, dia mati. Sebab apa? Bila dia statik, okey, cikgu okey, kalau dia statik, okey, dia akan lama-lama dia akan beban mempatan dia akan tekan ni. Jadi dia jadi lentur nanti. Okey, faham. Cuba kereta. Orang kata kereta, tayar kereta tak berat tak apa. Kereta kena berat. Walau PKP ni pusing taman je. At least macam kita duduk PKP kan, kita kena bersenam. Exercise kena ada. Betul. Okey. Kemudian penggunaan kuasa. Kita kena dalam satu masa berapa kuasa kita gunakan. Kilowatt hour ni. Dan sekali seminggu. Tapi sekali guna kuasa, ngalahkan lampu stadium tak payah buat lah. Okey. Kan lampu stadium. Sebab saya mula belajar tentang lampu stadium bila saya duduk di Maktab Guruan Teknik. Bila ada stadium cerah tu ada bola saja,
maka kami punya hostel di kolej tu akan malap lampu. Sebab apa? Arus dia ditarik masuk ke betul. tu je. Okey, lampu limpah tu kan. Tenaga ke sana. Tenaga ke sana. Okey, jangan buat sampai besar tu kan. Mati pokok panas sangat kan. Okey, betul. Okey. Ada setengah tanya saya, cikgu, kalau saya pakai lampu spotlight boleh. Tapi nanti daun cawi jadi daun terpangkau. Dia dah terbakar. Iyalah, betul. Kena agak-agak kan. Okey. Baik. Okey, kita teruskan lagi insya-Allah yang ni lah cetakan biru cetak biru. Di mana bila sebut cetak biru, ni kita kena ada gambar rajah ni 3D. Yang ni sama ada oblik, daripada tahulah daripada belajar ada oblik. Okey. Lepas tu satu lagi ISO. Okey. Satu lagi perspektif. Perspektif lagu tu. Tengok kan. Tu belakang kuncup je tu. Tu perspektif lah. Okey. Okey, ada berbagai lukisan oblik, ISO dan perspektif kita boleh gunakan. Okey. Ini contoh rumah hijau ni ada pas suria Okey, teruskan lagi insya-Allah. Okey, ini cetak biru. Okey. Jadi anak-anak dengar betul Cetakan biru ni mengandungi model reka bentuk, model reka bentuk, lukisan terperinci, ni dia semua ada ni, kanak-kanak ni. Apa jua tentang ni, macam orang buat baju kan. Tukang jahit tu kalau hilang buku tu nangis. Sebab semua ada spesifik tu. Betul. Dia boleh ukur kan. Spesifik ukuran. Bau berapa, ni berapa kan. Sama ada longkah ni dalam ke apa kan. Macam saya kalau pakai baju Melayu mesti longkah luar. Longkah luar. Kalau ketat macam tak selesa kan. Betul. Kan. Okey. Jadi pemasangan, mesti ada pemasangan ni. Tapi kadang buat dua ni tiba tak boleh pasang. Karut dekat tu. Macam kita buat Lego kan. Anak-anak tu sebenarnya permainan Lego tu atau permainan apa punya dia ni semua ada ni. Itu kita membina segala model reka bentuk. Ya, reka bentuk. Macam saya dulu model Lego tak ada tahun 70-an. Ayahanda saya beli kotak kayu. Dengan ada semua pasang lah. Itu saya jadi minat untuk reka bentuk. Buat jadi kan. Itu je. Jadi bila benda real itu Okey, jadi untuk anak-anak dengar mesti ada model reka bentuk ni dia. Lukisan terperinci ni. Kemudian macam yang nak pasang. Okey, belikan pelikat, letak dalam ikat. Payah tak? Itu salah satu cara. Cara pemasangan tu kena ada. Okey, terus lagi Okey, yang ni senarai bahan. Okey, dia boom. Bill of material. Dalam cetak biru mesti ada benda ni. Kadang tak ada, tak tahu berapa harga dia. Contoh sekarang macam orang jual di Shopee kan. Belilah, tiba harga tak ada. Dia kata PM ni. Saya kata peri manjang peri manjang PM peri manjang okey kan peri manjang jadi kena ada apa spesifik lah berapa harga dia tapi tu bila saya kata minta maaf, kadang-kadang bila harga barang tak ada, itu bila bandaraya datang ambil tu tak salah dia sebab undang-undang mesti ada harga. Jual apa mesti ada harga. Mesti ada tanda harga kan. Macam kita nak beli apa kita mesti tengok hak pengguna ni mahal tak mahal. Tak mahal jangan beli, itu je. Sebab tu di Jepun semua ada tanda harga. Bila mahal murah atas kita nak beli atau tidak, itu je. Dia pun tak marah kita. Jadi kalau macam ni spek harga ikut satu persatu satu persatu. Skru. Kadang-kadang dengan anak murid saya cakap gitulah kan. Kata skru tak boleh beli ayat liok. Bukan. Semua tak payah pergi jauh lah. Kadang sampel paling senang saya cakap pasal bentuk ni, masuk bilik air pun kena bayar 30 sen. Betul. Kan? Semualah berbayar kan. Okey, jadi saya masuk satu pusat terkenal lah di Kuala Lumpur ni. Masuk saya RM1.50. Saya kata tak boleh nak terima kan. Tapi bila masuk dalam tu, dalam keadaan yang reka bentuk yang cantik, kata mungkin duit tu dia tampung tu lah. Adalah kata berbaloi lah, give and take kan. Betul. Okey, jadi kalau kita senaraikan semua bahan-bahan tadi yang berdasarkan tadi yang belakang ni kan. Ni nampak ni semua ni apa orang kata mak nenek semua duduk dalam tu. Jadi kita terjemahkan dalam sinilah. Kita letak harga. Okey, kita boleh tahu berapa. Okey. Terus lagi. Dan ini lukisan pemasangan tadi, kita boleh kita dah dapat lukisan terperinci, kita pasang. Okey. Kemudian membina prototype. Okey, reka bentuk senarai bahan. Kemudian kemudian perancangan tenaga kerja kena ada ni. Okey. Kemudian sumber bahan, penilaian bahan, mesyuarat keselamatan dan pemotongan. Ini dah membina proses rumah hijau. Ini sambungkan pasang, selesai, pemeriksaan kualiti. Kalau tak lepas kualiti, buat semula ataupun baiki, ataupun dah selesai lulus jadi rumah hijau. Itu je. Kadang sampai sini hilang, tak tahu pergi mana. Itu kadang rugi berjuta. Tergantung di situ. Gantung. Okey, ini kaedah untuk kita nak buat. Ni dalam buku teks ada. Pertama kita licinkan, lepas tu pasang struktur.
pasang roda, kemudian kita buat sistem pengairan dia menggunakan botol air guna semula. Okey. Okey, ini salah satu rumah hijau yang dah siap. Okey. Ni salah satu ada yang saya punya kat tu. Okey. Okey, ini adalah singgah tanya Okey, singgah tanya daripada cikgu ni. Okey, soalan yang pertama tu. Okey, namakan daya yang wujud ketika pengujian kekuatan struktur. Okey, apa daya yang siapa boleh jawab ni? Daya-daya yang terdapat pada ketika ujian Muhazik. Silakan. Antara daya-daya dia daya tegasan tegangan, daya tegasan mampatan, daya lenturan, daya kilas, daya ricih. Okey, kita tengok Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, tahniah. Betul tentu Ada 5 daya. Ada 5 daya. Okey, terus lagi insya-Allah. Okey, nyatakan dengan ringkas dua kaedah penerimaan reka bentuk awal. Yang ni saya sebut tadi kan. Okey. Okey, Azhar Imran. Okey. Yang pertama, kaedah Pew ini bergantung dengan satu pasangan, iaitu perbandingan antara konsep rekaan terhadap beberapa kriteria dan keperluan. Yang kedua, kaedah weighted rating. Kaedah ini boleh menolong murid untuk memilih jika tiada pilihan yang jelas. Setiap pilihan ini dinilai dengan beberapa kriteria kerana setiap kriteria mempunyai pemberat dan kepentingannya. Okey, kita tengok apa macamnya. Okey, betul. Okey. Mana weight rating berdasar pada kriteria diberikan pada pemberat atau kepentingannya. Okay, kadang-kadang dia tak penting, kita akan tolak Okey, terus lagi. Dan soalan singgah tanya seterusnya. Okey. Okey, ini siapa nak jawab pula ni? Nyatakan perkara yang terkandung di dalam cetakan biru. Blueprint. Cikgu dah sebut Cikgu dah garis kan, dah bulat kan. Okey, siapa yang bertuah? Adam. Okey, cuba ada Azli. Okey. Okey, dalam cetakan biru ni dia ada 3 perkara. Iaitu yang pertama dia ada model reka bentuk, yang kedua dia ada lukisan terperinci, dan juga yang ketiga dia ada pemasangan. Okey. Okey, tahniah, alhamdulillah. Okey, mana dia ada model reka bentuk, lukisan terperinci dan pemasangan. 3 benda ni kena ada dalam cetak biru tu je. Okey. Okey, jadi seterusnya kita terus lagi. Okey, yang ni bila dah siap semua, kita perlu uji. Jadi bila uji, mana ada pengujian, tambah dengan penilaian. Pengujian dengan penilaian selama 1 minggu, 7 hari. Mana dia dalam 24 jam, 7 hari dalam bengkel atau dalam mana-mana lah. Kemudian kita jauhkan daripada sumber cahaya dan tiada sumber air. Nak test dia. Okey tak kita punya rumah hijau dengan ada pokok dalam tu. Kemudian ujian dijalankan adalah sistem pencahayaan dan dengan pemasar, timer. Berapa lama dia on off kan, macam aircon lah kan. Aircon yang kata kita gunakan satu yang sekarang ni bila cukup 8 jam dia akan cut off sendiri. Sama lah ni Okey, kemudian sistem pengairan. Sistem pengairan ni kadar penggunaannya sehari, berapa banyak air gunakan. Sama ada 1 timba ke, 1 baldi ke, 1 cawan ke, ataupun 1 tempat spray tu je. Banyak-banyak kita gunakan. Kemudian bekalan cahaya ni, bekalan cahaya dan air telah dikira dan ditetapkan pada kadarnya. Maka kita kena perlukan perkadaran dia. Mana nisbah kena ada. Kadang-kadang kita gunakan 1 nisbah 2 nisbah 4 macam itulah. Okey. Baiklah, jadi kita tak terhenti di sini. Saya harap murid-murid di rumah dapat ikut dari satu persatu ilmu yang disampaikan daripada Cikgu Nasir, dan kita nak berehat terlebih dahulu. Semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. CAPP adalah pendekatan pembudayaan norma baru untuk mencegah penularan COVID-19. C adalah cegah COVID-19 dengan mendidik keluarga serta komuniti norma baru kehidupan. A. Amalkan tingkah laku baik bagi mengelakkan diri, keluarga dan komuniti dari jangkitan COVID-19. P. Patuhi SOP pengoperasian sektor-sektor utama negara dan lain-lain arahan kerajaan. P. Pantau status kesihatan diri dan keluarga. Segera dapatkan rawatan jika bergejala, lakukan saringan suhu badan dan gejala sebelum memasuki tempat kerja, institusi pendidikan, pusat jagaan seperti rumah orang tua dan sebagainya.
CAPP bertujuan melindungi daerah hijau kekal bebas dari jangkitan COVID-19 dan menukarkan daerah kuning kepada hijau dalam tempoh 14 hari. Putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kita teguh, kita menang. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19 ini dengan cara patuhi SOP. Okey, baiklah, mari kita sambung lagi sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Nasir. Silakan Cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bertemu lagi. Okey, jadi untuk seterusnya dia berapa pokok ni diletakkan dalam rumah hijau kita. Dalam tempoh ni kesegaran akan dinilai memastikan rumah hijau berfungsi mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Letak-letak pokok layu tak guna juga. Itu kena ulang balik. Okey. Letak-letak pokok lebat sangat. Susah pengguna. Maksudnya lebih besar dari lebih besar terkeluar-keluar ni. Okey, jadi kita kena semak balik, kena uji balik betul-betul tu. Okey. Okey, so lagi. Okey, kemudian seminggu dalam ni nampak ni contoh lah kan yang ada dalam pengujian kita. Dan letaklah please do not disturb. Kadang-kadang orang datang, biasalah tangan tu nak mengganggu tangan gatal lah. Gatal dia. Garu tak boleh, dia garu sini ya. Faham? Okey, terus lagi. Kemudian menghasilkan model penyesuaian. Okey, di mana ambil gambar selama 7 hari. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ini contoh. Kalau ikut betul tak ada sini kan. Kecuali cerita Jack and Beanstalk kan. Okey, yang kata panjang tu kan. Okey, mengenai kadar cahaya perlu diseragamkan untuk siap sudut macam inilah kan. Perlu ada cahaya sebab tu orang ambil penting cahaya tu yang tanam pokok tak senonoh dalam tu. Pokok yang dilarang kan daripada tanam. Daripada dah kaji ni. Okey, terus lagi. Dan okey, cara rumusan dia. Okey. Pokok pegaga seperti pegaga, pudina, cekul masih kelihatan segar, tetapi pokok keledek tak boleh sebab keledek menjala, dia perlukan kawasan yang luas. Belum pernah lagi saya uji dulu pokok keledek tanam vertikal tak boleh. Dia mesti di bawah. Sebab dia panggil macam tutup bumi kan, mesti dia punya ni pokok dia mesti ada di bawah dia punya dia mesti rapat dengan soil. Kalau kita buat ini belum pernah lagi, saya tak pernah cuba, tak pernah dah cuba tapi tak berjaya. Okey, tapi pokok keledek ni kalau di tempat sejuk besar lagi pada yang di tanah pamah ni Okey, terus kali kemudian kesimpulannya rumah hijau yang dibina berjaya memenuhi spesifikasi matlamat yang ditetapkan. Kemudian namun ini dia pendidikan tentang kesesuaian tanaman atau pokok-pokok dengan spesifikasi persekitaran dalaman rumah hijau. Kita kena ada benda tu. Okey. Baik. Jadi sekianlah dekat tapi belum sekian cikgu, saya nak tanya kenapa ada 2 kotak dekat depan cikgu tu? Okey. 2 kotak ni, bila sebut 2 kotak ni, bila kita buat baju seluar tak buat kasut tak boleh juga. Jadi bila buat rumah hijau mesti ada pasu. Jadi di sini adalah satu pasu. Ini kata tadi mula tadi. Bukan ada apa-apa pun, hanya sekeping kotak aja. Okey, sekeping kotak. Okey, jadi bila sekeping kotak ni, jadi saya telah mulakan lagu tu. Okey. Saya cara lipatan buka jadi pasu lagu tu. Yang ni pun sama juga. Okey. Ni saya pusingkan. Okey, akan jadi ni dia. Ni pasu mini, ini pasu besar. Itu 2 pasu. Ini pasu ringan lah. Kita letakkan tu dan kita boleh semai. Macam daun pudina sebagainya boleh letakkan tu. Ini contoh dia. Asal dia macam ni je. Okay? Asal macam tu. Kita buka. Okay? Dan kita pusing balik. Okey, itu je. Okey. Ni bila jadi, dia dah ada rumah hijau mesti ada pasu. Mesti ada pasu. Pusing pasu, cikgu pusing. Ini kalau terkena air tak ada apa. Ini kita kena rawat. Kita kena spray clear. Lepas tu spray lagi satu salutan lagi, spray clear lagi, dia tak jadi masalah lah kalau. Ini kata kita semula. Kotak-kotak kan. Jadi lagi pun dia ringan. Itulah namanya kelestarian. Baik cikgu, terima kasih di atas penyampaian ilmu dari mula sehinggalah selesai. Tapi sebelum tu saya nak minta sedikit rumusan dari apa sahaja dari pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi bila proses bentuk tu dia mesti mula daripada permulaan dia, apa permasalahan kita. Okey, permasalahan dia. Kemudian lepas masalah kita dapat objektif, kemudian dapat skop, maka kita dapat reka bentuk lah. Daripada reka bentuk idea-idea wala tu kita gabung jalinkan dan kita buat pembentangan. Daripada pembentangan tu kita mulalah jalankan ujian spesifikasi berdasarkan Pew dan weight rating. Daripada situ kita jadikan cetak biru kita jadikan bentuk yang ni lah. Bentuk yang ni kemudian kita uji.
Berjaya tak berjaya, kita buat kemudian. Mudah-mudahan kita dah uji, kata berjaya, kita teruskan. Tapi kena ada kajian lanjutan selepas ni. Okey tidak, mungkin nak buat besar lagi ke atau sebagainya. Okey. Itulah setakat ya. Itulah dia. Terima kasih kepada Cikgu Muhammad Nasir Samsudin dan juga pelajar yang bersama dengan kita di studio, iaitu dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra Pulau Pinang. Terima kasih semua. Afi harap cita-cita anda akan dapat tercapai suatu hari nanti dan semoga berjaya untuk skor pada SPM nanti. Okey? Okey. Alright, jadi Afi nak ucapkan terima kasih juga kepada murid di luar sana kerana setia bersama dengan kami. Jadi teruskan sesi ulang kaji kita semuanya dalam Sukses SPM 2021. Saya Hafiz Syazwan. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Saya ingin mendoakan semoga semua urusan dipermudahkan bagi anak-anak yang akan mengambil SPM pada tahun ini. Semoga mereka diberi kesihatan yang baik semasa mengambil peperiksaan. Good luck and all the best. You can do it. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua anak-anak yang akan menghadapi peperiksaan SPM pada tahun ini. Saya mendoakan kepada semua agar rajin berusaha, kuatkan semangat, buat latihan, ikut apa yang guru pesankan. Semoga anak-anak akan terus cemerlang, gemilang untuk negara kita. Assalamualaikum.